forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum, selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Mari kita dengar respon Datuk Kamal Ahmed terhadap 22 bahagian pasal 1 membuat lawan polis terhadap Anwar. Kononnya, Anwar perlu berhati-hati sebelum membuat pertubuhan jenayah khususnya rasuah dan pengumuman haram terhadap Tan Sri Muhyiddin Yassin. Mari kita dengar respon terlebih dahulu dan kita komen macam biasa. Hari itu saudara, ini Datuk Roy hari ini lagi. Walaupun mahkamah membebaskan semalam, tapi hari ini beliau diizinkan oleh mahkamah untuk direman selama 4 hari bermula hari ini. Beliau ditahan oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah dan direman 4 hari bermula hari ini katanya. Berusia 54 tahun, ini adalah untuk membantu siasatan program Jana Ekonomi Pemerkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa ataupun Jana Wibawa. Saya nampak saya belum selesai lagi Jana Wibawa ni. Ramai lagi nampak gayanya. Dari segi kenyataan petang tadi, SPRM, saya melihat bahawa banyak lagi tak selesai. Orang politik semuanya gila kuasa seorang masalah. Betul. Bukan nak bina negara dan rakyat. Saya bersetuju dengan anda. Secara Pok Lan, saya tak nak sebutlah perkataan tu. Pok Lan. Sebab kalau boleh, saya suka pencerahan saya ini, kita cerita keadaan yang baik-baik. Mereka bernama pemimpin sepatutnya memimpin negara dengan ikhlas. Gaji mereka dapat pun besar, saudara. Itu yang saya harapkan. Sebab itu hari ini, saudara, 22 bahagian bersatu pula di Selangor. 22 bahagian daripada Parti Bersatu di Selangor membuat laporan polis terhadap Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim kenalah berhati-hati sebelum membuat tuduhan jenayah khususnya rasuah dan pengumpulan wang haram terhadap pengurusi Parti Perikatan Nasional Tan Sri Muhyiddin. Saya tak dengar pun Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan menuduh. So beliau menyatakan apa yang menyatakan apa kenyataan daripada SPRM. Tapi tak tahulah nak tuduh ke, nak saman-saman lah saudara. Sebab katanya melalui Ketua Badan Pimpinan Negeri Bersatu Selangor, Datuk Abdul Rashid, sebagai Perdana Menteri, Datuk Seri Anwar Ibrahim, perlu membuat penyelidikan sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan fitnah terhadap Tan Sri Muhyiddin. Saya rasa dalam keadaan begini, saudara, malah nak cakap lah. Bagi sepatutnya, biarlah SPRM buat kenyataan. Ini nak saman sana, nak saman sini, apa hal? Itu keadaannya, saudara. Saya tak tahulah, saudara. Sebab itu, saya melihat beza antara UMNO dengan parti-parti yang lain. UMNO, mantan presidennya, diseret ke mahkamah, dijatuhkan hukuman penjara. Kita terima dengan hati yang besar, cuma kita mempersoalkan bahawa cara penghakiman yang kita rasakan tidak ada keadilan dalam penghakiman terhadap, bukan penghakiman, terhadap perbicaraan Datuk Seri Najib kerana orang pemain-pemain dalam YNDB ini tak dibawa ke muka pengadilan. Orang macam John Low masih lagi bebas. Orang macam Nik Faizal masih lagi bebas. Orang macam suami kepada Zati, bekas Gubernur Bank Negara, masih lagi bebas. Takkanlah satu orang saja kena. Sebab itu kita merasakan perbicaraan ini agak tempang. Bawa semua kita dengar. Sepatutnya begitu. Saya Nyawai Madeline, halo dari Bintulu, Sarawak. Apa khabar orang Bintulu? Razak Aco, salam satu Malaysia. Saudara Ahmad, Saudara Muhammad Sani, Rashid, Saudara Tuah. Saya nak jelaskan bagaimana beza antara warga UMNO. Orang UMNO ni bila pemimpin dia kena seret ke mahkamah, kita berlapang dada. Tak ada nak memberontak dan sebagainya. Macam mana yang kena pada Datuk Zaid Hamidi? Apakah kita lupa? Beliau dituduh dengan 87 tuduhan. Kesalahan 2 saja, tapi 87 tuduhan. Tapi kita berlapang dada, paling-paling kita mengiringi ke mahkamah. Macam-macam orang kata, mak sakau lah, penyamun, pengompak dan sebagainya. Tak ada pula kita nak ambil tindakan undang-undang. Tapi ini Perdana Menteri pula yang nak minta ambil tindakan undang-undang. Itu keadaannya. Jadi sekarang saya lihat negara kita ni, kalau jadi pembangkang boleh bercakap apa saja. Tak boleh begitu, saudara. Hari ini, kerajaan hari ini saya nak jelaskan. Saya melihat kerajaan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim
saudara Suraya. Bagi saya melihat Datuk Seri Anwar Ibrahim, beliau mahu agar sistem keadilan di negara kita ini benar-benar tuntas. Sebab itu beliau mengarahkan agar Datuk Seri Azalina mengkaji semua aspek untuk melakukan reformasi keadilan. Bukan nak tukar peguam, bukan nak tukar hakim, tetapi cara dan sebagainya, tata loka, tata kelola badan kehakiman ini perlulah dilihat benar-benar tidak boleh digunakan oleh orang politik. Itu yang saya dekat. Saudara, selamat semalam jelas warga UMNO tetap terbaik. Kita terus berjuang. Kita berjuang di parti-parti. Kalah kita terima kekalahan. Tak ada masalah. Saudara Rohatun Suhud, selamat malam. Saudara bosku masuk dalam kerja Mat Danon. Kalau tidak, tak merasalah. Saya tak nampak begitu, saudara. Saudara walk shadow, jangan tuduh-tuduh. Tak baik begitu, saudara. Sebab itu hari ini pihak polis telah pun mengeluarkan kenyataan. Ini serius saya nampak. Saya nak beritahu pada teman-teman semua, ini kenyataan serius apabila Ketua Polis Negara telah pun mengeluarkan kenyataan dan mengingatkan bahawa katanya tindakan tegas akan diambil terhadap mana-mana pihak yang mengeluarkan kenyataan menyentuh sensitiviti agama dan kaum yang boleh membangkitkan kegusaran awam. Sebab itu saya dah tertengok cerita ni dah lama, dah seminggu dua dah. Tapi saya tak nak mengulas sebab saya tahu kalau saya mengulas nanti kita seolah mahu mencetuskan perbalan kaum, resi. Saya tak guna. Negara dalam keadaan kita nakkan kestabilan. Sebab itu menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Akhil Sani, pihaknya akan mengambil tindakan tegas. Dia ambil tindakan. Ini susulan juga saya. Kerana masyarakat dinasihatkan tidak mengeluarkan atau berkongsi kenyataan yang boleh menjejaskan keharmonian kaum atau membangkitkan kegusaran. Jadi kalau kita dengar kenyataan apa semua yang tersiar dalam media sosial, tak payahlah kita share sana sini. Itu juga boleh menimbulkan kesalahan pada saya. Ini kita mahu supaya negara kita ni yang aman damai, yang harmonis sifatnya, terus kekal saudara. Sebab kita nak memperbaiki ekonomi negara. Kalau asyik berbalah, bergaduh, berperang sana, berperang sini, apa untungnya pada rakyat? Itu keadaan saya. Sebab itu, menurut Tan Sri Akhil, dia kata Polis Diraja Malaysia memantau. Dia memantau rapi situasi keselamatan semasa dan akan mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap mana-mana pihak yang dikesan mengeluarkan kenyataan yang menyentuh sensitiviti agama atau kaum yang mengganggu gugat keselamatan serta ketenteraman negara. Saya rasa kadang begini, mungkin ada orang kena cukup nanti. Sebab ada 2-3 kenyataan yang saya dengar, kenyataan-kenyataan begitu agak bahaya pada saya. Pandangan saya kata ini bukan kenyataan yang sembrono. Dulu kita ada ISA, tapi sekarang ni jangan lupa kita masih ada lagi Akta SOSMA. Saudara, kerana Perdana Menteri pun selepas sidang dalam satu sidang media, selepas mengadakan mesyuarat kabinet hari ini, Perdana Menteri memaklumkan beliau telah pun mengarahkan. Ini arahan Perdana Menteri, serius. Seluruh pasukan keselamatan diarahkan untuk berwaspada kerana pihak yang desperate, yang terdesak dan merasa tercabar akan menggunakan sentimen dan rakyat yang miskin. Mereka ini akan diupah untuk menimbulkan apa-apa kekacauan. Perdana Menteri tentulah boleh mendapat maklumatnya, saudara. Jadi dalam pada itu, Tan Sri Akhil Sani berkata tahap keselamatan semasa masih terkawal dan PDRM memberikan komitmen untuk memastikan penguatkuasaan undang-undang dilaksanakan secara berterusan demi memastikan keselamatan kekal terjamin. Saya harap teman-teman, ini cerita wayang mega terbang lah, cerita tentang agama dan sebagainya. Bagi saya melihat ada unsur-unsur nak melihat kekecohan. Kalau kecoh, macam mana pelabur nak datang? Kita serahkan pada pihak wajib. Soal-soal yang menyentuh soal agama Islam ini kita ada menterinya. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal-hal agama Islam. Kita punya para mufti. Dan jangan lupa agama Islam ini dijamin di bawah kuasa Yang Tuan Agung dan Raja-Raja Melayu. Itulah saudara, puak-puak ni memanglah suka mengasut dan fitnah. Jadi saya harap begini sajalah saudara, tak payah kita buat kecoh-kecoh.
Jangan kita biarkan pihak polis mengambil tindakan. Sebab pihak polis kita ni pun sekarang ini sempena 125 tahun Hari Polis. Polis kita ni secara memang kita boleh salute. Memang hebat mereka memantau segala-galanya. Secara ni buat polis sana, buat polis sini. Kenapa kita instigate untuk orang berbalah-balah? Secara sebab itu saya semalam saya dengar juga kenyataan yang muat Perdana Menteri. Dia kata pertama-tama sekali rakyat perlulah menjaga akhlak, tidak mengejar kuasa dan kekayaan, dan boleh menegur secara berhemah. Setiap teguran terhadap siapa saja hendaklah dilakukan secara berhemah. Untuk ini haruslah menjadi amalan pemimpin dalam menunaikan tanggungjawab pada rakyat dan negara. Itu menurut Perdana Menteri semasa beliau berucap pada Majlis Ilmu Madani di Seri Perdana malam semalam. Ya, sekarang ni Seri Perdana, kediaman resmi Perdana Menteri sudah pun menjadi pusat ilmu. Setiap hari Khamis malam Jumaat akan diadakan tazkirah, perbincangan di kalangan pemimpin-pemimpin agama, para profesor untuk membincangkan hal 7 negara dan juga segala kebejatan ataupun yang menyangkut soal-soal agama kita. Alhamdulillah, saudara. Sebab itu Perdana Menteri berkata, beliau telah pun meneliti dan menghadam pesanan ulama Syekh Profesor Dr. Yusri Rushdi Al-Hassani yang berpesan bahawa tamadun itu akan runtuh sekiranya seseorang pemimpin gelojoh pada kuasa, hanya mengejar kekayaan, terlibat dalam rasuah dan berhasad dengki. Maka tamadun bangsa itu boleh runtuh, saudara. Sebab itu konsep Malaysia Madani ini diperkenalkan untuk membina semula sebuah tamadun yang mempunyai nilai dan akhlak tinggi serta menitik beratkan aspek sama rata dalam memimpin sebuah negara dengan rakyat yang berbilang kaum. Saudara, kerana pada 19 Januari lepas dan Tuan Ibrahim telah pun melancarkan konsep Malaysia Madani yang berteraskan 6 prinsip, iaitu kemampatan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan keeksanan. Eksan, sikap berbelas kasih. Itu. Saudara. Okey, komen saya. Pening juga laporan bersatu dia orang ni. Satu saja Anwar ni. Ketua Badan Pembinaan Negeri Bersatu Selangor, Datuk Abdul Rashid, sebagai Perdana Menteri, Anwar perlu membuat penyelidikan sebelum mengeluarkan apa-apa kenyataan fitnah tak, Muhyiddin? Hai, kalau fitnah, takkanlah kena dakwa kat Mahkamah sampai 7 kes dah. Pening juga dia orang ni. Dia cakap apa lagi? Anwar mestilah mendapat atau menyediakan fakta-fakta terperinci sebelum membuat apa-apa kenyataan. Dan dia maklum apabila seorang menteri buat kenyataan yang itu akan dihadam, akan dipertimbang oleh rakyat tentang kesahihan kenyataan itu. Fitnah nak tumahan palsu terhadap pimpin Kamita, Timah menyebutkan akaun Parti Bersatu. Oh, dia dibekukan lah. Akaun Bersatu dibekukan. Dia sebab dia kira rasuah ni. Bukan sebab Anwar Ibrahim yang cakap. Oh, pening Bersatu ni, pening macam ni. Itulah. Dah ada kes channel baru. Apa yang tuduhan tumahan lagi? Kita tahu rakyat buka mata lah. Okey, itu saja komen saya. Mari kita sokong kerjaan perempuan. Assalamualaikum.